Bersara dengan simpanan cukup dan hidup dalam keadaan tenang pada usia emas kita merupakan pilihan kita semua kelak. Habiskan masa dengan family, habiskan masa berkebun, sambil hirup udara segar, nyaman, sunyi. Tengah syok-syok hidup aman, tiba-tiba bumi boleh menjadi satu tempat kediaman yang selamat dan boleh juga tidak selamat. Cuaca buruk, peperangan, pandemik merupakan antara isu-isu utama di bumi. Manusia kini cuba beralih mencari penempatan baru. Kajian menerusi agensi-agensi angkasa mendapati dari 40 buah bilion exoplanet, kira-kira 300 juta planet boleh dihuni di galaksi kita, Bima Sakti. Salah satunya Proxima Centauri b. Jarak antara bumi ke planet Proxima Centauri b adalah 4.2 tahun cahaya. Ya, bunyi macam dekat sebenarnya. 6,300 tahun masa untuk kita tiba di sana. Dengan anggaran masa tu, lagi baik kita bina tamadun dalam kapal angkasa. Tapi hari ini Astrolab bukan nak kaji exoplanet, tetapi planet sistem suria kita, Marikh. Kita tak boleh bernafas di Marikh. Jadi hari ini, kita akan rungkai bagaimana nak ubah suai Marikh menjadi planet yang layak dihuni. Astrolab membawa anda 5 strategi bagaimana manusia mampu mengubah suai Marikh menjadi planet layak dihuni. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, planet Marikh kini merupakan tumpuan banyak negara untuk dijadikan pusat kajian dan pusat habilitasi satu hari nanti. Persoalannya, bagaimana kita nak ubah suai planet ini menjadi sebuah planet seperti bumi? Terraforming adalah perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud mengubah atmosfera dan iklim sesuatu planet sehingga ianya layak dihuni. Kita kenali planet Marikh dulu. Marikh merupakan planet yang kecil, lebih kecil dari bumi dengan diameter 6,779 km. Jarak Marikh ke matahari adalah 228 juta kilometer atau 1.5 unit astronomi. Setahun di Marikh bersamaan 687 hari dan suhu permukaan negatif 63 darjah Celsius. Planet ini kelihatan kemerahan kerana jumlah besi oksida yang banyak pada tanihnya. Atmosfera Marikh adalah nipis jika dibandingkan dengan atmosfera bumi. Ia terdiri dari 95.32% karbon dioksida, 2.7% nitrogen, 1.63% argon, 0.13% oksigen dan 0.08% karbon monoksida. Atmosfera yang nipis ini merupakan faktor cabaran nombor 1 di dalam menjadikan Marikh sebagai rumah kedua kita. Sebelum tu, Astrolab nak bagi tahu kenapa Marikh jadi pilihan. Yang pertama, planet Zuhrah merupakan kembar bumi, tapi versi yang ganas sikit. Kepanasannya mencecah 450 darjah Celsius dengan gunung berapi yang aktif serta tasik-tasik lava. Yang kedua, putaran Marikh dengan bumi hampir sama. Mereka berputar 24 jam sehari. Secara tepatnya, sehari di bumi bersamaan 23 jam 50 minit manakala Marikh bersamaan 24 jam 37 minit. Okeylah kan, tak ada beza sangat. Yang ketiga, kecondongan paksi planet bumi adalah 23.5 darjah manakala Marikh adalah 25 darjah. Pentingnya kedudukan paksi ini di mana bumi menerima 4 musim ketika beredar mengelilingi matahari. Marikh juga begitu. Cuma ia sangat kompleks. Yang keempat, Marikh mempunyai kutub ais sama seperti bumi. Dan apa yang kita perlu tahu mengenai kutub ini, ia mempunyai air dan air adalah asas kepada segala kehidupan. Misi-misi perayau Marikh ke planet Marikh menemui bukti-bukti kehadiran air di planet tersebut seperti kesan alur sungai berliku. Semua tanda-tanda air ini sangat mengujakan. Kenapa? Kerana di bumi, hampir di mana-mana ada air, di situ ada kehidupan. Sama ada air mendidih panas atau beku, sekecil-kecil makhluk tumbuh subur di dalamnya.
adakah ia sama dengan planet lain? Sekiranya air pernah mengalir di Marikh, adakah kehidupan juga wujud di sana? Atau boleh jadi juga, mungkin masih ada air di Marikh dan ianya mengalir di bawah tanah. Mungkinkah ada bentuk kehidupan kecil seperti bakteria di Marikh sekarang? Yang kelima, walaupun udara di Marikh kebanyakannya adalah karbon dioksida, ia merupakan gas rumah hijau dan gas ini diperlukan untuk memanaskan suhu permukaan Marikh. Cabaran utama di sini adalah atmosferanya nipis berbanding bumi. Cahaya matahari memasuki planet ini dan tanahnya akan menyerap cahaya, kemudian dipancarkan dalam haba inframerah. Ia diserap gas-gas rumah hijau, tetapi dalam hal ini, gas-gas rumah hijau tidak menyerapnya kerana ia terbebas ke ruang angkasa, maka suhu permukaan Marikh menjadi sejuk. Atmosferanya yang nipis disebabkan angin suria. Hari ini kita siasat dan kaji bagaimana kita nak ubah suai Marikh menjadi planet yang boleh didiami. Planet masa depan kita. Yang pertama, apabila manusia tiba di Marikh, mereka perlu memakai sut angkasa dan bekalan oksigen. Kaedah mudah, kita bina biodome. Biodome ini mempunyai pusat habilitasi sesuai sama seperti di bumi. Dengan pengalih-udaraan oksigen yang baik, biome adalah sekumpulan besar komuniti tumbuhan dan haiwan khas yang paling sesuai dengan persekitaran semula jadi, garis lintang, ketinggian dan medan wilayahnya. Cuba fikirkan biome di planet Marikh. Haiwan apa yang penting untuk diternak? Tumbuhan apa yang penting untuk ditanam? Lembu umpamanya mencerna selulosa dan tumbuhan yang sesuai ditanam umpamanya adalah rumput kerana unsur fiber berasal dari tumbuhan. Lembu dan rumput penting di dalam biodome. Lembu mempunyai 4 perut dan apabila lembu-lembu ini sendawa atau melepaskan angin, sejenis gas rumah hijau akan terhasil iaitu metana. Selain itu, anai-anai boleh digunakan sebagai sumber gas metana. Anai-anai ini akan dibiak dengan banyak dan kesemua gas-gas metana ini dilepaskan melalui corong khas biodome tersebut. Menerusi kajian saintis di dalam jurnal Origin of Life and Evolution of Biosphere, metanogen merupakan organisma terbaik. Ia tidak memerlukan oksigen dan merupakan mikrob anaerobik. Ia berupaya hidup di bawah tekanan rendah seperti mana permukaan Marikh. Yang kedua, kita kena panaskan planet ini. Gas karbon dioksida di kutub planet ini perlu dilepaskan dengan banyak. Caranya sama ada dengan melancarkan nuklear untuk melepaskan gas karbon dioksida dengan jumlah tekanan tinggi ke udara dalam usaha memanaskan planet tersebut. Sebenarnya bukan idea yang baik. Cara ini hanya meninggalkan radiasi sahaja. Mungkin kita boleh bina satelit yang memantulkan cahaya matahari secara berterusan ke Marikh. Dengan itu, haba yang banyak dapat terhasil dan lebih banyak gas karbon dioksida dapat memerangkap haba. Apabila haba diperangkap dengan lebih banyak, ia menjadikan gas karbon dioksida lebih sukar untuk disejat. Lapisan atmosfera nipis kini menjadi semakin tebal dengan adanya haba di udara dan planet Marikh akan menjadi semakin panas. Yang ketiga, ketika musim panas planet ini, karbon dioksida menebalkan lapisan atmosfera. Pembinaan industri berasaskan pelepasan gas-gas rumah hijau dapat membantu meningkatkan pemanasan global planet ini. Proses ini mungkin mengambil masa 1 abad atau lebih, bergantung kepada kekuatan kilang-kilang gas pelepasan rumah hijau ke udara planet Marikh. Jika lebih banyak gas rumah hijau dilepaskan, lebih cepat haba terperangkap bersama-sama wap air yang tersejat. Ketika kutub ais mencair, air berbentuk cecair akan mula terhasil dan mengalir. Ini seterusnya memulakan kitaran air di Marikh, salji di kutubnya dan hujan di Khatulistiwa. Suhu di kawasan Khatulistiwa lebih panas berbanding mana-mana kawasan di planet ini menerusi data yang direkod perayau Curiosity milik NASA.
Yang keempat, jika manusia mampu bangunkan teknologi yang mampu memintas dan mengalihkan komet dan meteor ke Marikh dan dapat mengarahkan komet atau meteor tersebut dengan berhati-hati, kita dapat mengawal orbitnya. Ini bermakna secara perlahan kita dapat meminta komet atau meteor memasuki orbit Marikh dan kemudian secara perlahan turun ke permukaan. Ini bermaksud sebahagian besar komet atau meteor akan terbakar di atmosfera dan mengeluarkan wap air. Maksudnya di sini ialah kita dapat mensasarkan komet atau meteor dengan tepat sehingga kita dapat meminimumkan kerosakan permukaan tetapi memaksimumkan pemindahan tenaga. Itulah yang kita perlukan untuk memanaskan Marikh, satu kaedah yang selamat tanpa kesan radioaktif. Yang kelima, jika planet Marikh berjaya dipanaskan, kita memerlukan mikroorganisma untuk menghasilkan oksigen di Marikh. Antaranya, cyanobacteria yang hidup kira-kira 3.5 bilion tahun lagi di permukaan bumi. Ia merupakan habitat akuatik dan mempunyai kecekapan fotosintetik. Ia mampu hidup dengan mengambil karbon dioksida dan menukarkannya kepada oksigen. Cyanobacteria lebih tua daripada dinosaur. Marikh juga mempunyai awan. Kitaran air dapat menghasilkan hujan kerana keberadaan satu lagi gas rumah hijau iaitu wap air. Keadaan berterusan ini seterusnya menghasilkan keadaan sama seperti mana bumi berbilion tahun dahulu. Berapa lama masa akan diambil? Mungkin puluhan atau ratusan tahun, malah ribuan tahun. Kepentingan menjadikan Marikh sebagai rumah kedua termasuklah menghindari kesan impak asteroid, terhindar dari wabak pandemik, mewujudkan rumah kedua bagi golongan pesara atau petani untuk bercucuk tanam, mendapatkan mineral-mineral penting termasuk rare earth material, pusat penempatan jika berlakunya perang dunia dan sebagai perlindungan kepada bayi, kanak-kanak, wanita dan orang tua serta golongan kurang upaya, pusat kajian mikroorganisma seperti bakteria dan virus, serta pusat kuarantin pesakit-pesakit yang mendapat jangkitan berbahaya. Pengalaman kita di sini nanti, kita dapat melihat langit Marikh kebiruan ketika terbit dan terbenamnya matahari. Banyak lagi kepentingan yang boleh diperolehi dengan membangunkan Marikh sebagai planet kedua. Usaha ini perlu dilakukan dari sekarang untuk generasi masa depan. Apa yang anda lihat sekarang adalah imej dan rakaman sebenar planet Marikh yang dirakam perayau-perayau milik NASA. Keadaannya tak jauh beza dengan bumi. Negara seperti China, India dan UAE telah menghantar satelitnya ke Marikh. Kapal angkasa Perseverance akan mendarat di planet ini pada Februari 2021. Semoga negara kita dapat membangunkan teknologi angkasa lepas untuk mengkaji Marikh. Apa pendapat anda semua? Jangan lupa like, komen dan subscribe. Itu sahaja untuk hari ini. Astrolab signing off from space.